Assalamualaikum dan selamat pagi. Alhamdulillah, insyaAllah pada hari ini kita akan bersama-sama dalam rancangan Edu Talk oleh Al-Amin Edu Oasis yang akan kita kupas. Topik hari ini adalah topik mencongak kejayaan masa depan. Okey, kalau pendengar-pendengar, penonton-penonton sekalian boleh mendengar suara saya dengan jelas, boleh melihat wajah saya dengan jelas, boleh komen ataupun buat reaction sikit supaya saya tak cakap seorang-seorang. Okay, InsyaAllah pada pagi ini saya tidak berseorangan. Hari ini kita akan bersama-sama dengan Dr. Syamimi Saadun yang akan muncul sebentar saja lagi. Baik, sebelum tu saya nak kongsikan sedikit berkenaan dengan Al-Amin Edu Oasis. Al-Amin Edu Oasis merupakan sebuah syarikat yang menguruskan latihan dan juga nak memberi pembaikan kepada sumber manusia ataupun manusia itu sendiri. Kami memfokuskan kepada latihan-latihan guru, ibu bapa dan juga komuniti. Baik, insyaAllah untuk mengenali lebih lanjut berkenaan dengan Al-Amin Edu Oasis, anda boleh like, follow dan subscribe kami di Al-Amin Edu Oasis, Facebook, Instagram dan juga di YouTube. Okey, tanpa melengah-lengahkan masa, marilah saya memperkenalkan Dr. Syamimi Saadun. Dipersilakan Dr. Syamimi Saadun untuk sama-sama kita dalam live Edu Talk kita pada pagi ini. Okey, terima kasih Tuan Pengerusi. Jadi saya mula terus ke? Saya mula terus Okey. Okey, kejap saya share skrin saya. Okey. Okey ke? Nampak ke skrin saya ni? Presentation saya nampak ke? Nampak Doktor? Nampak okey ya? Okey. Dekat FB pun okey ya? Okey. Okey, jadi semula bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang simulakan Tuan Pengerusi Majlis dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang telah turut serta dalam live talk kita Edu Talk pada hari ini. First sekali saya ucapkan terima kasih kepada Al-Amin Oasis kerana telah sudi menjemput saya. First time saya bersama dengan Al-Amin Oasis ni untuk kongsi talk pada hari ini. Jadi insyaAllah saya diamanahkan untuk berkongsilah, bukan macam menyampaikan ceramah sangat pun, berkongsi. Jadi mungkin nanti para peserta mungkin boleh berkongsi juga kan pendapat ilmu masing-masing yang ada kan berkenaan ini. Jadi saya ingin berkongsi tentang kejayaan masa depan anak-anak kita, murid-murid kita, kalau ada para guru di sini, para ibu bapa kan, insyaAllah. Okey. Jadi tajuk saya mencongak kejayaan masa depan, insyaAllah. Okey. Okey, jadi saya perkenalkan sikit diri saya. Saya Syamimi Saadun. Saya merupakan pensyarah kanan di bawah Jabatan Kejuruteraan Aero Angkasa, Fakulti Kejuruteraan Universiti Putra Malaysia Serdang. Jadi saya telah berkhidmat sebagai pensyarah lah di Jabatan Aero Angkasa ini dalam lebih kurang 5 tahun, sejak 2015, pertengahan 2015 after saya pulang belajar. Jadi saya kebanyakannya saya dapat saya belajar ijazah saya master dan PhD saya semuanya di Perancis lah. Sekarang Perancis tengah naik kan nama tentang Islamofobia apa semua kan. 2 minggu lepas kami ada buat talk tentang Islamofobia tersebut, tanya khabar student-student Malaysia di sana. Jadi saya pun ada jugalah sikit-sikit pengalaman saya masa belajar di Perancis dulu kan. Memang tak terkejut sangatlah Islamofobia tu, sebab daripada dulu lagi memang isu tu sentiasa hangatlah di Perancis. Okey, itu di Perancis lah sajalah kongsi sikit kan. Okey. Jadi saya di UPM ni sejak 5 tahun lah insyaAllah. Dan saya sekarang di UPM saya pegang jabatan selaku ketua program untuk program Aerospace Engineering Kejuruteraan Aero Angkasa tu lah. Jadi saya menguruskan silibus, kurikulum dia, akademik tu insyaAllah. Okey.
Okay, this just apa yang saya akan petangkan. InsyaAllah saya punya perkongsian ni tak lama sebab saya tahu sekarang ni macam sangat banyak talk online ni kan di fasa pandemik ni kan. Jadi terlalu banyak talk online dekat luar, macam orang pun kadang-kadang tak boleh nak fokus kalau lama-lama banyak sangat online kan depan skrin. Jadi saya insyaAllah slide saya tak banyak pun, dan apa yang saya kongsikan mungkin dalam 30 minit macam tu, so sikit je saya akan kongsikan beberapa fakta dan apa-apa tips-tips lah insyaAllah untuk anak-anak kita insyaAllah. Okey, ini pertama sekali tahukah anda ni just nak kongsikan beberapa data lah sikit kan. Ini data daripada Talent Corp, salah satu agensi talent lah untuk menguruskan bakat anak-anak muda di bawah kerajaan lah insyaAllah. Okey, so melalui data tersebut dalam 11% hingga 54% pekerjaan di Malaysia akan terjejas dengan ketara akibat teknologi artificial intelligence kan, ataupun dalam bahasa Melayunya pelik sikit dengar, kecerdasan buatan dalam tempoh 2 dekad akan datang. Dan 7.4% pekerja Malaysia berisiko diambil alih menjelang 2028 dan juga 50% pekerjaan di Malaysia berisiko tinggi untuk diotomasikan. Jadi apa yang kita tengok secara generalnya, secara umum yang dekat sini, dia banyak elemen AI itulah, elemen machine, revolusi industri ni menggantikan tenaga manusia kan. So dia macam kehadapan ni dia banyak machine kan. AI tu dia ganti manusia punya keupayaan tu kan, sedikit sebanyak. Jadi banyak kita cakap tentang kalau dekat universiti, mungkin dekat sekolah juga, Allahualam, mungkin banyak cakap tentang IR 4.0 kan. Jadi macam kalau dekat universiti kami banyak macam kalau kami buat semakan kurikulum tu, nak semak revise kurikulum tu setiap 5 tahun kan, kena terapkan banyak elemen-elemen IR 4.0 ni lah untuk selari dengan keadaan semasa. Kami cubalah. Okey. Tapi saya ingin berkongsi beberapa 7 kemahiran, mungkin ada lebih lagi sikit tapi ini yang saya dapat dalam 7 lebih kurang. Beberapa kemahiran yang insyaAllah mana-mana pun anak-anak kita ataupun anak-anak murid kita bekerja in the future insyaAllah, tapi kemahiran-kemahiran ni penting mereka ada. Tak kisahlah mereka dalam bidang perubatan ke, bidang kejuruteraan ke, jadi lawyer ke apa ke nanti, tapi kalau mereka ada skill-skill ni, dia sangat membantulah, dan kalau boleh kita dapat bantu anak-anak murid kita ataupun anak-anak kita untuk melatihlah mereka untuk ada skill-skill ni insyaAllah kan. Dia sentiasa valid lah. Okey, so ada 7 lebih kurang. So yang pertama saya ingin kongsikan, campur sikit bahasa Melayu bahasa Inggeris ni. Tak apa, okey, sebab kalau bahasa Melayu keseluruhannya ada serta benda yang mungkin kita tak familiar kan. Okey, satu adalah critical thinking and problem solving. Okey, ataupun dalam bahasa Melayunya pemikiran kritikal dan penyelesaian masalah. Okey, jadi kita kalau boleh kita macam kalau kat universiti memanglah, kalau kat sekolah saya rasa kita dah mula terapkan dah lah kan kemahiran critical thinking ni dalam anak-anak kan, macam soalan-soalan kebat kan. Kadang-kadang saya tengok buku sekolah anak saya pun, anak saya darjah 2 pun macam soalan dia tak macam kita zaman kita darjah 2 dululah kan. Jadi kita dah start terapkan anak untuk cuba berfikir out of the box kan, luar daripada kotak, bukan dalam skema jawapan, bukan daripada buku teks kan. Jadi tapi kalau macam kalau saya bagi contoh universiti lah, sebab saya mengajar kat universiti, kalau kat universiti tu kita macam perkemaskan, pertingkatkan lagi critical thinking dan problem solving ni sangat-sangat penting, sebab dia sangat membantu, kemahiran critical thinking problem solving ni sangat membantu anak-anak kita ni untuk diorang kerja nantilah kan bila mereka berkejaya nanti. Okay, contohnya, critical thinking ni kalau kita mungkin para pengajar agak familiar, para pendidik cikgu ataupun para pensyarah agak familiar dengan kalau kita teknik mengajar, kita ada kita gunakan Bloom's taxonomy, dia macam piramid tu kan, dia ada level-level kognitif dia, level-level afektif dia dan level-level psikomotor dia kan.
Jadi kalau contoh kalau untuk kognitif tu pemikiran anak-anak tu dia ada 6 level kan. Jadi critical thinking ataupun problem solving ni dia lebih kurang masuk paling minimum pun level keempat kognitif kan. Sebab kalau level pertama tu dia remember, just macam hafal je kan. Hafal je kan. Kognitif level pertama tu anak-anak just hafal je apa yang dalam buku. Kognitif level kedua adalah understand, faham. Dia hafal dan mungkin bila kita soalan tu jawapan tu mungkin tak betul-betul 100% ayat sama dengan buku teks, tapi dia still boleh jawab, tak perlu fikir mendalam sangat sebab dia level kedua tu setakat kefahaman. Okay, dia faham topik tu. Yang ketiga level kognitif adalah apply. Macam kita bagi formula matematik, anak-anak dah ada tahu formula matematik, formula fizik. Lepas tu ada soalan matematik fizik and then dia just apply lah the formula kan. Itu level ketiga. And then level keempat ni lah yang analyze kan. So bila nak analyze tu dia perlu critical kan. Dia perlu critical untuk analyze tu dan bila dia diberi masalah tu dia kena fikirlah, analyze data-data yang ada dalam masalah tu dan macam mana nak solve masalah tu kan. Itu lebih paling minimum pun level 4, kognitif level 4, kita panggil C4 lah. Dan seterusnya ada 5 dan 6, evaluate dan create. Anak-anak kena menilai dan mencipta satu yang barulah kan, satu solusi yang baru. Itu sampai level 6 lah. Jadi kalau di bawah dalam Fakulti Kejuruteraan, sebab kita ikut BEM, Board of Engineers Malaysia, dia dah tetapkan yang sistem kurikulum untuk pelajar-pelajar kejuruteraan ni dia kena ikut outcome based kan, outcome based education. So dia perlu ikutlah level-level kognitif dia, level-level efektif dia. So at least dia kena ada some certain level of critical thinking, problem solving ni lah kan, masa dia belajar degree tu kan. Okay, contoh lain apa yang kita cuba terapkan juga kan adalah kalau kita anak-anak tu buat aktiviti makmal kan, lab kan. Aktiviti makmal kita sekarang, kalau mungkinlah saya pun ingat masa zaman saya dulu bersekolah, bila buat eksperimen kimia ke fizik ke sains tu macam dah ada dia punya alat-alat dia apa kan, alat-alat dia apa, nombor satu buat apa, kaedah-kaedah dia kan. Dia macam kita buat resepi je lah kan, masak, lepas tu dapat results. Tapi sekarang kita cuba buat lab tu, latihan eksperimen makmal tu dalam bentuk open-ended kan. Kita selalu sebut open-ended questions, open-ended lab. Sebab kita nak, kat situ lah kita nak anak-anak tu cuba berfikir. Macam mana kita buat open-ended lab tu, contoh kita bagi juga dia orang barang-barang, tapi dia orang kena fikirkan macam mana nak guna barang. Kita bagi objektif apa topik eksperimen tu, tapi dia orang kena fikirkan apa nak buat dulu, berapa sukatan dia kena agak-agak sendiri untuk capai objektif yang cikgu dah letak tu, pensyarah dah letak tu, macam mana dia nak kaedahnya, macam step-step tu dia kena fikir sendiri kan. So itu macam open-ended lab lah kan. So kat situlah kita cuba, itu contoh-contoh lah yang kita cuba untuk create anak-anak kita ni be critical, fikir macam mana nak selesaikan satu masalah tu kan. Okay, seterusnya yang kedua, collaboration across network and leading by influence. Okay, ini tentang kepimpinan lah. Dalam bahasa Melayu ni kerjasama melalui rangkaian network dan pengaruh kepimpinan. Okay, jadi kepimpinan ni sangat-sangat penting lah diterapkan dalam setiap anak dan setiap pelajar-pelajar kita kan. Mungkin dia macam keperluan itu kita tak nampak. Katalah kalau macam saya dulu, macam kalau kat sekolah dulu kan, dulu pun tak faham juga kenapa nak pentingkan sangat co-curriculum ni, aktiviti co-curriculum kan, pada uniform lah, yang persatuan-persatuan lah kan. Tapi saya rasa kesan dia ataupun impak dia tu ataupun keberhasilan, keberjayaan daripada keterlibatan dalam aktiviti-aktiviti side-side extra daripada akademik tu, kita dapat rasa bila kita start bekerja
pendapat saya lah bila start berkejaya. So hopefully anak-anak kita pun macam itulah, pelajar-pelajar kita pun macam tu. Bila dia baru dia faham kenapa kita galakkan dia untuk join co-curriculum apa semua tu. Salah satunya adalah untuk dia belajar bekerjasama dengan orang yang mungkin bukan classmate dia saja tapi dengan orang lain kan. Dan dia belajar untuk mungkin dalam persatuan ataupun dalam community projek yang di-involve tu, dia jadi ketua kan. Sama juga bila kita bagi assignments dekat student kan, kalau boleh kita cuba rotatekan lah kan, ketua tu kan, mungkin selalunya orang yang banyak cakap tu je yang jadi ketua kan, tapi biasalah kan, so kita kena bagi pelatihan kepada semua pelajar lah untuk dia belajar jadi bakat leadership dalam diri dia tu. Tak perlu jadi macam leadership macam hebat siapa jadi presiden ke apa ke, tapi at least dia tahu bila dia pernah pegang satu jawatan as ketua tu ataupun mungkin dalam kumpulan kecil as ketua, dia belajar macam mana nak kerja sama orang, dia belajar macam mana nak komunikasi dengan ahli-ahlinya, bawah-bawahnya, macam mana nak bagi arahan, macam mana nak menerima arahan dan macam mana nak terima nasihat kan, supaya projek ataupun benda yang dia nak buat tu, assignment tu berjaya lah kan. Selain pada dia terlibat dalam curriculum, dia terlibat dalam mungkin NGO di luar, persatuan mahasiswa ke apa ke kan. So benda-benda tu sebenarnya bagus, cuma dia kena pandai kita kena pandai seimbangkan dia lah kalau anak-anak kita tu kan, nasihatkan dia untuk seimbangkan lah antara akademik dan yang side-side yang tepi-tepi ni, persatuan apa semua tu kan. Tapi saya yakin benda tu sangat-sangat bagus lah. Kalau saya sendiri, kalau saya nak saya tak adalah macam sebab saya bukan majikan, so saya tak adalah mengambil orang bekerja, tapi kalau contoh saya nak ambil student, supervised student postgraduate kan, master, PhD ke apa kan, selain pada dia punya minimum academic requirement dia tu ada lah kan, kenalah juga kan, tapi mungkin lebih sikit yang aktif macam ni lah kan, yang mungkin pernah pegang jawatan, yang mungkin pernah terlibat dengan apa-apa pertandingan ke ekstra ke kan. So sebab kat situ dia memang kita yakin kalau student tu anak-anak tu dia dah terlibat dengan benda-benda macam ni, dia exposed to a lot of things macam tadi, collaboration apa semua kan. Jadi macam kalau macam student kami pun kalau dekat student yang degree sendiri kan, mungkin tak termasuk dalam mereka punya kurikulum, tapi kadang-kadang kita galakkan student tu sertai serta pertandingan. Macam pertandingan tu tak wajib pun, tak efek pada dia punya CGPA ke apa, tapi kita galakkan. Selalunya ada lah dalam satu batch akan ada beberapa orang, 2-3 orang yang jenis style aktif lah join pertandingan ni yang berkaitan dengan akademik, tapi dia tak wajib benda tu. Tapi benda tu sangat bagus untuk dia punya curriculum vitae, dia punya CV dia kan, sebab dia ada pengalaman, walaupun dia tak menang ke apa, tapi dia ada pengalaman join competition macam tu, sangat-sangat bagus lah kan. Dia ada collaboration, dia ada leadership dia tu, dia asah lah bakat dia kat situ kan. So saya sangat galakkan lah kalau kita untuk anak-anak kita ataupun pelajar-pelajar kita, selain pada akademik, perlu juga terlibat dengan persatuan ke aktiviti kurikulum yang lain. Dia sangat membantu dalam teamwork tu. Okey. Dan seterusnya, nombor 3, agility dan adaptability, ketangkasan dan kesesuaian. Dia flexibility jugalah. Okey, kat sini dia kata kaedah strategi alat bantuan ruang pembelajaran diperbagaikan agar para pelajar sentiasa bersedia untuk mengadaptasikan fikiran mereka terhadap sebarang perubahan yang berlaku. Okey, kalau saya boleh bagi contoh yang paling macam isu yang paling terkini tu, mungkin adaptability dari sudut pembelajaran online kan. Sekarang kan semua pun nak online kan, sekolah, universiti pun kan. Universiti lagi lah, memang dah 2 semester dah online kan, mungkin 3 semester ke, Allah Alam. Jadi kalau contoh saya nak bagi tu adalah online learning lah, yang kita bukan setakat anak-anak para pelajar je kena adapt, kita cikgu dan ibu bapa pun nak kena adapt dengan online ni kan. Dulu kita face to face, bersemuka belajar kan, sekarang everything kena online. So kita kena how hard, macam mana susah pun benda tu, susah masalah internet ke, susah nak fokus kan, susah nak fokus bila belajar online ke apa ke,
kita kena belajarlah untuk sesuaikan diri sebab itu keadaan memerlukan kan, keadaan sekarang ni memerlukan kita belajar secara online kan dengan pandemik ni macam ni kan. So itulah kita kena latihlah diri kita as cikgu, kita as tenaga pengajar maupun anak-anak pun latih diri mereka untuk mudah untuk adapt dengan situasi semasa keadaan yang memerlukan macam ni kan. Tapi yelah, memang contoh online learning ni dia memang ada banyak juga negative effects seperti yang kita mungkin baca dekat media sosial kan, berita ke apa kan. Dia memang banyaklah negative effect juga. Tapi keadaan sekarang ni memang dah memerlukan macam tu, jadi kita terpaksa adapt dulu. Tapi kiranya apa yang kita mungkin boleh buat adalah, baru-baru ni saya ada dengar talk juga tentang pendidikan anak-anak ni lah, pendidikan apa nasib pendidikan sekarang ni lah. Dan salah satu panelis dia yang pakar dalam bidang kesihatan mental lah kan, sebab nak tak nak memang dia akan efek mental health mak-mak pun efek, ibu bapa pun efek, mental health cikgu pun efek, dan mental apa lagi, mental health anak-anak. Jadi dia kata pakar tersebut kata salah satu yang mungkin kita boleh buat sebagai mungkin tenaga pengajar, kalau kita adalah tenaga pengajar, sebelum nak mula kelas tu awal-awal kita tanya dulu anak-anak tu apa khabar dia orang lah, apa khabar mereka kat rumah, okey ke kan. Sekejap je kan, mungkin 5-10 minit macam tu je kan. Tak lama pun, tapi at least kita tanya kan. Tapi kiranya bukanlah kita nak kata tanggungjawab kesihatan mental anak-anak tu jatuh kepada tenaga pengajar pula, mak ibu bapa duk relax pula. Tak, bukan macam tu. Memang ibu bapa kena aware lah juga dengan keadaan anak-anak mereka di rumah ketika PKP ni kan. Tapi nak katanya apa yang tenaga pengajar mungkin boleh bantu tambahan adalah sebelum nak mula kelas tu mungkin kita tanya dulu apa khabar, kalau tanya apa khabar je mungkin dia orang tak jawab sangat kan, tapi yelah kita bagilah soalan-soalan yang lebih mungkin menarik sikit, ataupun kalau kita tak tanya skema macam tu, kita buat apa tu aktiviti sikit lah kan. Kalau contohnya macam yang guna menti tu kan, so mungkin tulis satu perkataan yang mereka, apa yang mereka rasa sekarang ni. So kita tengok yang paling banyak apa yang dia orang tengah rasa, happy ke, sedih ke, stres ke kan. So bagi menarik sikit lah, kejap je 5 minit macam tu je kan sebelum kita nak mula kelas online kita tu kan. Just so that anak-anak tu dia rasa bukan, dia pun dah macam boring kan, especially yang sekolah rendah kan, macam anak saya pun dia kata hari ni ada kelas online, buka komputer pun dah macam mood dah tak berapa nak okey kan. So dia tahu buka komputer tu nak kena belajar kan. Jadi mungkin bila cikgu tanya khabar dia tu, dia rasa semangat sikit lah kan, nak mulakan aktiviti pembelajaran online learning pada hari tersebut lah kan. Bukan nak suruh macam cikgu tu tolong solve problem anak-anak tu, tak, tapi macam at least tanya khabar kan. Sebab especially untuk anak-anak yang sekolah rendah kot, kadang-kadang dia orang tak tahu macam benda tu nak express, dan dia tak tahu kata itu sebenarnya dia tengah stres kan. Kalau sekolah menengah remaja mungkin dia tahu sebenarnya dia tengah stres, so mungkin dia macam dia boleh apa tu kata tak nak join atau tolak je sebab dia tengah tak nak join kelas online tu sebab dia tengah stres. Tapi kalau anak-anak yang sekolah rendah mungkin dia tak pandai nak express benda tu kan, so dia macam buat je benda tu, sebenarnya dia tengah stres lah kan. So kita cubalah, maknanya kita adapt dengan keadaan semasa tu, dan yang mana yang negatif-negatif tu kita cuba kurangkan lah dia kan. Okay. Seterusnya yang keempat, inisiatif and entrepreneurship. Inisiatif dan keusahawanan. Okay. Okay, so kalau macam tadi saya cakap, kalau untuk saya nak bagi contoh engineering sebab saya memang dalam fakulti engineering, tapi saya yakin fakulti mana ke, bidang mana-mana ke, mesti ada juga dia punya apa tu proses untuk capai objektif-objektif kurikulum dia tu kan. Macam tadi kalau engineering ni dia guna outcome based education tu, dan dia akan semak outcome setiap program tu, setiap kursus tu dia ada beberapa program outcome lah. Okay, so antara salah satu program outcome yang ada kalau untuk engineering ni memang entrepreneurship ada. Okay, dia tak banyak subjek pun, dalam 1, 2 ke 2, 3 subjek je dalam sepanjang 4 tahun dia degree tu. Tapi kita kena didik entrepreneurship ni dalam diri para pelajar lah dan diri anak-anak. Okay, bila kata entrepreneurship ni dia tak semestinya dia kena mesti berniaga. Bukan dia kena menjual barang tu saja kan. Tak. Tapi dia ada apa tu?
inisiatif sendiri untuk bagi sumbangan. Ini dunia tapi can be smaller community, masyarakat setempat ke kan, ataupun sekolah dia kan, keluarga dia kan. So ada inisiatif untuk menyumbang kan. Kalau saya nak bagi contoh, memang saya akan bagi contoh macam untuk para pelajar tempat nak ni terlibatlah dengan NGO ataupun any agensi yang mereka sukalah, tak kisahlah ada banyak kan sekarang ni kan. Untuk apa, untuk buat benda-benda kebajikan ni kan, ada banyak. Kalau dia minat tentang mental health, dia join lah agensi NGO yang berkaitan dengan mental health. Kalau dia minat tentang apa tu, menjaga alam sekitar, dia join lah agensi yang apa, initiate untuk penjaga alam sekitar ni. Tapi kiranya maknanya kita nak galakkan anak-anak para pelajar ni ada inisiatif untuk menyumbang lah kepada orang, kan. Bila dia ada semangat tu, ada inisiatif tu, dia akan banyak berfikirlah, sentiasa berfikir apa yang dia nak buat, aktiviti apa dia nak buat. At the same time dia akan collaborate dengan orang-orang lain kan, dia akan kerjasama dengan agensi lain, orang-orang mungkin orang besar ataupun orang yang ada nama lah kan, persatuan-persatuan lain. So kat situ dia belajar banyak lah kan, dari sudut collaboration, networking kat situ kan. Tapi dia tak bekerja pun lagi kan. Satu saya nak bagi contoh, macam selalu kalau orang kata bila pergi interview kat majikan kan, majikan suka macam nak tengok pengalaman bekerja kan. So selalu kita kan macam apa jawab balik lah, macam cakap macam mana nak ada fresh graduate nak ada pengalaman bekerja kan. Tapi sebenarnya jawapan kepada pengalaman bekerja tu adalah fresh graduate tu dia boleh jawab dengan okay, saya memang fresh graduate, saya baru graduate, tapi saya pernah buat aktiviti ni masa sepanjang saya belajar degree tersebut, belajar diploma tersebut kan. Kat situ lah yang dia nak jual apa tu pengalaman bekerja dia tu kan. Memang mungkin dia memang fresh graduate, tapi kat situ lah pengalaman lama yang dia dapat. Bila dia join co-curriculum extra tadi, dia join persatuan tadi kan, dia join NGO agency, kat situ lah pengalaman collaboration dia ada, pengalaman entrepreneurship dia ada kan. So salah satu jawapan kepada majikan bila majikan kata nak fresh graduate tapi nak ada pengalaman bekerja, sebenarnya pengalaman bekerja tu dapat masa sepanjang dia belajar tu, dia join extra ni. Kan, kat situ yang dia dapat tu kan. Okay, so memang sangat-sangat berguna lah kan benda ni. Okay, seterusnya komunikasi. Okay, effective oral and written communication, komunikasi melalui tulisan dan percakapan secara efektif. Okay, ni tentang komunikasi. Okay, jadi anak-anak yang ada macam pelatihan public speaking ni kan, especially kalau yang macam yang selalu join debate kan. Saya pun bukanlah join debate tapi memanglah kalau orang yang debater macam tu dia memang pandai bercakap kan, walaupun kadang-kadang apa dia cakap tu tak adalah 100% betul, tapi sebab dia ada pengalaman biasa bercakap depan orang ramai dan sentiasa berfikir apa yang dia nak sampaikan tu, critical thinking tu lah. Dan bila dia nak cakap mesti dia kena fikir apa benda yang dia nak cakap kan. Tapi kalau dia nak cantas hujah orang tu, dia kena fikir apa yang dia nak cantas kan. So dia kena buat rujukan, dia kena research, dia kena buat research kan. So kat situ dia asah lah kan bakat dia tu. Jadi tentang komunikasi ni sangat-sangat penting dan benda ni dia perlu pelatihan, dan saya sendiri pun memang kena berlatih juga banyak kali lah kan. Especially kalau kita jadi kalau kerjaya masa depan anak-anak kita tu adalah untuk menjadi pensyarah, untuk jadi cikgu kan satu hari nanti kan. Jadi tak nak dia memang kena berlatih cakap depan orang ramai kan. Tak bolehlah pengajar, pensyarah, cikgu takut nak cakap depan orang ramai kan, takut nak cakap depan anak-anak murid kan. Tak nak cikgu memang kena cakap depan anak murid kan, depan orang ramai, depan anak mahasiswa apa semua kan. So kat situ dia kena berlatih jugalah, sebab kadang-kadang tu cikgu tu yalah kita biasa je dengar kadang-kadang student komplain tak faham apa cikgu tu ajar. Mungkin cikgu tu banyak je ilmu tapi dia punya keupayaan dia untuk menyampaikan tu, dia mungkin kurang kat situ, cara dia menyampaikan tu kan. Mungkin dia punya sebutan dia tak clear ataupun dia pusing kan. Kan benda tu mudah mungkin dia pusing dia macam dia susah nak sampaikan apa yang dalam kepala dia, apa message dalam apa yang dia nak, objektif yang dia nak sampaikan tu lah kan. So kat situ sebab tu kita kena belajar lah. Saya sendiri pun memang masih belajar lagi lah kan.
Kadang-kadang tu kita pun macam stuck kan, cakap apa kan. Tapi benda tu kita belajar so selalu buatlah kan, sebutan kita, eye contact semua. So sangat penting skill ini, walaupun macam anak-anak kita tu atau para pelajar tu bukan jadi pesyarah ke cikgu ke, tapi kalau dia nak interview nanti ke kan, nak interview tu the way dia present, dia punya dia punya ideas kan, kadang-kadang idea tu mungkin biasa-biasa je kan, tapi sebab dia present tu sangat meyakinkan orang kan, orang mudah faham, dia tak pusing-pusing, tak pening kan, straightforward dan mudah faham, jelas kan. Jadi orang yakinlah untuk hire dia kan, untuk ambil dia kerja ke macam tu kan. Saya nampak dia sangat berkarisma, sangat confident kan. Okay, tapi over confident pun tak boleh juga kan. Kadang-kadang pun ada juga student-student yang kadang-kadang macam over sangat confident kan. Tapi dia biasa-biasa je, tapi dia jelas lah dalam dia penyampaian tu sangat penting. Dia mungkin tak 100% sebab orang pandai cakap je memang skor tinggi, tak. Tapi dia ada extra marks lah kat situ kan, sebab dia membantu kefahaman orang kan. Okay. Dan seterusnya nombor 6 saya rasa. Okay, tinggal lagi 2 ni. Okay, nombor 6, assessing and analysing information. Okay, ini tentang analisa. Okay, mencapai dan menganalisa maklumat. Okay, dia lebih kurang macam critical thinking mungkin tadi. So that anak-anak ni dia belajar untuk macam mana nak assess benda tu dan macam mana nak analyse setiap informasi yang dia ada. Kan, kalau kita beri contoh mungkin sekarang ni adalah penggunaan internet lah ataupun social media kan, YouTube, etc. Kita kena ajar anak-anak macam mana nak dia orang boleh bezakan yang mana yang baik, yang mana buruk. Contoh apa everything yang dia dapatkan internet tu, dia kena critical, boleh berfikir apa yang baik untuk dia, apa yang tak elok untuk dia yang ada dalam kat internet tu kan. So dia boleh analisa benda tu, ini tak elok, ini boleh mungkin kalau saya klik benda ni nanti akan jadi benda-benda yang tak bermanfaat ke apa ke kan. So dia macam dia boleh analisa benda tu. Tapi benda ni mungkin start sekolah menengah, remaja dan yang kat atas lah. Yang sekolah rendah mungkin belum lagi, tapi kita boleh dah start ajar cakap yang ni tak elok, yang ni tak elok. So dia dah start belajar sikit-sikit macam mana nak analyse lah sesuatu benda tu, yang mana baik, mana buruk untuk dia kan. So keupayaan menganalisa informasi ni sangat-sangat penting kan. Kadang-kadang bila kita bekerja, anak-anak kita bekerja, kadang informasi tu sangat banyak. Tiba-tiba dia, bila kita bekerja kan, kita dapat kita dapat maklumat daripada bos ke majikan kan, sangat banyak. So kita macam nak cepat, kita kena cepat analyse suatu situasi tu ataupun suatu tanggungjawab yang diberikan oleh majikan tu kan, supaya kita dapat menyusun kerja kita kan. So kat situ dia kena cepat fikirlah kan, analyse tadi tu kan. Dia macam kalau tadi saya cakap level kognitif tu lebih kurang level ke-4, level ke-5 tadi tu kan. Dia kena evaluate dan nilai benda tu baik buruk. Okay. Dan yang terakhir, yang ke-7, rasa ingin tahu dan imajinasi, curiosity and imagination. Okay. So anak-anak ni kita kena galakkan dia orang ada sifat ingin tahu kan. Dan benda ni sangat bagus kalau kita latih daripada kecil lah kan. Sebab tu macam kalau bila macam kalau sekolah tahap 1 sekarang, mereka tak ada peperiksaan dan ujian dan banyak macam cikgu nilai mereka melalui macam projek-projek, apa dia panggil PDP, projek-projek yang mereka buat lah kan, cikgu nilai dari situ-situ. Maknanya macam mereka diasah untuk bukan hanya hafal satu benda tu lah, skema tu kan, tapi diasah dengan sifat ingin tahu kan, curiosity, imajinasi mereka kan. So kat situ kita nak create diorang ni banyak bertanya kan, macam curious tentang satu benda tu kan. Kalau macam saya sendiri pun dulu, macam saya bukanlah yang duduk depan kan, selalunya orang kata yang duduk depan kat dalam kelas tu yang banyak tanya, yang fokus semua kan. Tak juga, saya pun tak macam tu juga. Tapi kiranya kita kena melatih diri kita sendiri untuk bertanya. Sebab bila kita tanya tu, kita nak tanya tu, kita nak tanya soalan tu, kita kena fikir. Kecuali lah kalau macam orang yang student yang tanya soalan yang tak sepatutnya ataupun ialah yang tak munasabah kan, itu tak nak lah. Tapi kiranya kita latih anak-anak kita ataupun para pelajar kita
dia kena ada soalan kalau boleh kan. Macam setiap subjek mungkinlah tak sampai setiap subjek, mungkin satu hari pergi kelas tu adalah certain subjek tu yang dia bertanya soalan. Kan? Sebab supaya dia latih lebih kritikal lah kan satu benda tu, dan dia latih daya kreativiti dia kan. So macam saya sendiri pun sekarang macam masih belajar lah kan, macam bila dengan ceramah, bila dengan talk betul, cuba untuk tanya soalan, tapi bukanlah soalan yang entah apa-apa, tapi kiranya yang masih berkaitan dalam konteks, tapi bila kita berfikir untuk tanya soalan tu, kita cuba at the same time memahamilah, betul-betul memahami apa pelajaran yang sedang disampaikan tu kan. So curiosity and imagination ni sangat-sangat penting lah untuk anak-anak kan, membantu mereka in the future kan, insyaAllah. Okay. Seterusnya 10 pekerjaan mendapat permintaan tinggi di Malaysia. Okey, ni daripada Talent Corp. Okey, tapi mungkin dalam setahun lepas punya data, tapi kiranya okey, apa yang saya nak cakap adalah bukanlah kata ini contoh saja. Maksud dia bukan nak kata mesti 10 ni, hanya 10 ni je, tak. Even sebenarnya data daripada ini pun dia ada lagi, yang lain-lain ada, tapi saya tak copy lah yang pekerjaan-pekerjaan lain tu. Saya hanya copy yang 10 ni je, yang 10 yang dia letak kat atas ni. Tapi kiranya benda ni sentiasa berubah kan, berubah mengikut keadaan semasa. Macam tadi saya kata IR 4.0 pun sekarang kan. Jadi apa yang penting adalah kalau saya sendiri, saya selalu nasihatkan, mungkin junior-junior saya dulu kan, kadang-kadang junior-junior tanya kan senior, yang penting sekali, first sekali adalah minat. Kita minat apa? Okay, kalau boleh jangan fikir lagi apa permintaan pasaran, mak dan ayah suruh buat apa. Okay, mungkinlah kita dengar cakap mak ayah juga, tapi kira jangan terlalu macam sebab pasaran minta ni apa kita tak minat tapi kita push juga kan. Kalau saya, pendapat saya taklah, pendapat saya lebih kepada first kali adalah minat. Apa yang kita minat buat, apa yang kita minat belajar kan. Lepas tu mungkin second, third kriteria tu mungkin kita tengoklah, mungkin keadaan semasa mungkin memerlukan macam ni kan. Okay. Okay, dalam 10 ni kan, kalau saya tengok kan, dalam 4 juga kot yang pekerjaan itu yang memang berkait dengan data, artificial intelligence, IT tu. Dia memang daripada 10 dalam 4-5 jugalah yang berkaitan dengan tu. Antaranya kalau pereka grafik ni dia bukanlah IT sangat, tapi dia berkaitan dengan media, benda yang recent lah kan, yang apa tu, internet apa semualah kan. Accountant bertauliah ni pun sebenarnya dia berkaitan dengan data juga kan. Sebab kalau dulu mungkin accountant buat kewangan tu, account tu secara manual kan, sekarang ni banyak dah guna software, guna sistem yang dah ada kan. Jadi accountant yang ada tu pun dia kena pandai lah macam nak gunakan sistem tu kan. Ada lagi yang penganalisis dan saintis data kan, keselamatan cyber, ini semua banyak berkenaan dengan internet kan. Okay, sekejap saya patah balik. Okay, even yang electrical engineering tu pun, kenapa dia letak electrical engineering? Sebab electrical ni dia memang relate banyak dengan benda-benda komputer juga kan. Kalau macam dekat Fakulti Kejuruteraan UPM, ada jabatan elektrik elektronik engineering, dengan kami ada juga computer engineering, computer system engineering. Jadi dua jabatan ni mereka banyak subjek in common. So nak kata nak tak nak, macam electrical ni dia memang banyak relate dengan komputer-komputer ni jugalah. Dia banyak relate dengan programming apa semua tu kan. So dia memang sangat diperlukan lah kan. Dan plus sistem kuasa tu power kan. Sekarang ni banyak orang nak cuba dapatkan renewable energy, sustainable energy. So power tu banyak kait dengan elektrik lah kan. So okay, tadi berbalik pada pereka grafik. Okay, pereka grafik ni macam sekarang kan, macam kita buat program-program simple pun nak ada poster kan. So idea tu, walaupun kita banyak dah macam ada teknologi terkini, mudah je sebenarnya sekarang, makin mudah dah nak buat poster, ada canvas lah apalah kan. Dia klik je kan. Kalau macam dulu nak guna Adobe Photoshop tu perlukan kemahiran juga, nak training kan. Kalau macam canvas tu klik je. Tapi yang mahalnya adalah idea tu. Nak ada idea tu yang mahal. So pereka grafik ni dia agak high demand jugalah kan. Kan, kalau macam kami sekarang macam
dekat tempat kerja ataupun dalam NGO yang saya terlibat, agensi yang saya terlibat pun, dia macam bila kita selalu, especially kalau macam kita selalu buat program ni, setiap program tu nak kena poster. So kena ada idea daripada orang yang pakar lah, ada idea untuk macam nak reka grafik tu bagi cantik, bagi menarik, bagi orang tertarik untuk macam program tu kan. Bagi orang tertarik untuk follow social media tu kan. Jadi tugas pereka grafik ni agak high demand jugalah kan. Okay. Sebab dia punya idea tu yang mahal. Sebab tu kita kena bayar kan. Dia tak boleh free-free. Kita kata alah lukis poster je pun, tapi kita selalu macam downgrade mereka ni, tapi sebenarnya idea daripada mereka tu sangat-sangat perlu dibayar lah. Okay, penganalisis dan saintis data. Okay, data ni kayak contoh kan, kenapa dia penting, macam contoh kalau kita guna Facebook sekarang, Google search kan, dan sekarang ni orang selalu tanya kan, kenapa kadang-kadang kita tak search pun kan, benda tu. Contoh kita tiba-tiba teringin nak beli baju ni kan, sekian-sekian kan, kita tak search pun, tak pernah pun search kedai baju tu pun, iklan baju tu dekat Google, tapi tiba-tiba FBS kita keluar apa tu, dekat Facebook kita banyak FBS pasal baju yang kita nak tu, mungkin kasut yang kita nak kan, padahal kita mungkin pernah hanya borak-borak je kot dengan kawan kan, dengan keluarga ke, kata kita macam teringin kasut sikit-sikit, tiba-tiba keluar FBS banyak pasal dia, padahal kita tak pernah pun Google search kat internet. Tapi kenapa FBS tu boleh? Sebab apa? Sebab dia ada sistem yang analisa data. Salah satunya dia saya dengar orang cakap sebab mungkin kita tak pernah search benda tu, baju tu atau kedai tu dekat internet, tapi dia boleh dapat data tu daripada, dia tahu yang kita tengah mencari benda tu, sebab dia dapat data tu daripada salah satunya handphone kita ada mic kan. So kadang-kadang handphone kita boleh detect percakapan kita tu. So satu-satulah macam mana dia analisa benda data tu. Tapi ada juga yang macam kita tak cakap pun, kita hanya berfikir dalam otak, tapi macam mana FBS keluar benda tu, macam dia tahu kita nak mencari benda tu. Itu saya tak ada jawapan lagi lah. Sebab saya pernah macam saya tak ada lah, saya rasa macam saya tak ada lah sebut kata saya nak benda tu, hanya baru terfikir dalam kepala, tiba-tiba FBS penuh dengan benda-benda tu. Macam mana dia tahu? Itu agak misteri. So tapi kiranya itulah sebab tu penganalisa data ni sangat penting. So macam kalau Facebook, benda-benda yang social media sekarang ni, dia perlukan orang-orang yang boleh analisa data tu, dan dikumpul data-data kita tu kan, WhatsApp semua tu kan, sebab dia ada data kita tu. Okay. Dan keselamatan cyber. So because of data tu dah jadi mudah dapat apa semua, kita perlu ada orang yang profesional, yang pakar, yang tahu tentang IoT ni lah, Internet of Things ni kan. And then kerja ahli kimia, mekanikal ahli kimia ni banyak berkait dengan perubatan lah. So sentiasa kena ada kajian, ahli kimia yang buat kajian tentang ubat-ubat kan, analisa data-data semua. Okay, yang ni lagi yang perisian ni software, sama juga dengan komputer-komputer kan. So perlukan orang yang banyak buat sistem. Macam contoh sekarang ni kan, contoh semua orang bila dah berlaku pandemik ni, semua orang pun nak berniaga secara online kan. Jadi tapi mungkin kalau peniaga kecil, mungkin mereka tak mampu sampai nak nak buat website sendiri kan. Macam kalau yang dah ada kedai, ada butik apa, mungkin dia dah ada website dia sendiri, kedai dia kan, so orang boleh klik nak beli barang dekat kedai dia tu kan. Tapi kalau mungkin peniaga-peniaga kecil ni yang mungkin bila pandemik ni baru start berniaga, so dia tak adalah nak buat website ke apa ke kan, software kan. Tapi ada software engineer ni, kalau kita ada software engineer ni, dia boleh bantu peniaga-peniaga kecil ni, contohnya untuk create software yang mudah, yang orang boleh customer boleh klik beli, macam Grab Food Panda macam tu kan. So maknanya mesti ada software engineer behind that yang create the Grab Food tu punya apps, Food Panda tu punya apps, supaya customer mudah nak beli barang, tak perlu macam kalau macam PM tepi WhatsApp, PM tepi kan, bila kita PM tepi nak beli barang, kalau saya tak apa suka sangat. Walaupun saya teringin nak beli barang tu beli, tapi bila kena PM tepi tu saya jadi malas. Sebab nak kena dapat soal jawab lah kan, berkomunikasi dengan penjual tu, saat dia tanya apa tu, kita jawab ni, dia macam lambat, pendapat saya lah. So kalau benda tu ada kat Grab ke ataupun kedai tu ada apps dia sendiri,
saya lebih tertarik lah untuk membeli sebab mudah, saya boleh klik-klik-klik, saya pilih mana yang saya nak, okay, check out kan. Saya lebih prefer macam tu. Okay, mungkin tak semua orang macam saya, tapi saya prefer macam tu. Tapi kiranya nak kata macam ada customer yang macam tu, so kita kena ada software engineer yang boleh provide benda tu lah kepada penjual-penjual peniaga ni untuk mudahkan peniaga ni kan. Dan peniaga-peniaga ni pun boleh jimat masa. Tidak dia nak kena jawab setiap PM tu kan. So orang kadang customer lambat orang jawab PM dia dah tak payah belilah kan, dah rugi dah kan. So software engineer tu sangat penting kan. Kita banyak nak guna apps. Okay, mungkin yang lain sikit daripada benda-benda yang komputer software ni adalah guru pendidikan awal kanak-kanak. Dan satu lagi bidang psikologi lah kan, saya mungkin tambah kat sini. Bidang psikologi ni pun dah makin banyak lah keperluannya sebab banyak kait dengan mental health kan. Bila pandemik ni ramai yang terkesan kan mental health, macam baru-baru ni pun kita dengar yang ada yang pesakit COVID bunuh diri. So guru-guru ataupun orang yang dalam bidang psikologi ni sangat-sangat penting lah nak faham psikologi anak-anak, psikologi remaja, psikologi orang dewasa kan. Dan perkembangan anak-anak tu penting lah kan. So kalau kita pun macam lebih selesa, ibu bapa pun lebih selesa untuk hantar anak-anak ke taska tadika yang guru-gurunya at least ada diploma dalam bidang pendidikan awal ke kan. Jadi benda tu sangat-sangat penting lah. Sebab sekarang ni kan anak-anak makin lama makin banyak yang ada masalah perkembangan, delay development, speech therapy kot makin, speech therapy tu makin, speech delay, so bila dia speech delay dia kena pergi speech therapy. Speech delay tu macam makin nak kata common tu, tak ada, mungkin lah tak adalah majoriti, tapi dah makin banyak masalah speech delay tu kan. Anak saya yang first pun dulu pun speech delay juga, and then hantar terapi. Kiranya sebab perkembangan semasa tu lah, yalah macam mungkin banyak guna online, banyak tengok YouTube, banyak tengok handphone ni kan. So anak-anak dia ada masalah research development itu. So perlukan guru-guru yang berpengalaman lah kan, yang boleh membantu ibu bapa untuk membimbingkan anak. Okay, lain-lain ni tak apa juru-juru ni. Okay, so kan, macam saya kata tadi awal, walaupun saya bagi contoh-contoh ni hanya contoh, apa-apa pun pendapat saya adalah utamakan minat kita, minat anak-anak tu. So I'm not a product of circumstances, I am a product of my decision. So anak-anak tu decide sendiri. Saya dulu masa saya study dekat France tu, ada kawan saya ni, masa tu saya macam first year degree, kawan saya ni after satu semester, and then bila second semester saya tengok dia dah tak ada. So orang lain kata dia dah berhenti belajar daripada universiti tu lah. Dan yang setahu saya sebelum ni pun dia dah 2 tahun dah, maksudnya dia dah buat setahun dengan 2 tahun degree dekat universiti yang lain sebelum yang dia masuk universiti sama dengan saya tu. So macam yang saya nampak kat sini adalah macam mungkinlah tak semua, tapi ibu bapa yang French ni ataupun kawan saya tu, dia macam tak di-push dengan buat benda, belajar benda yang dia tak suka. Kiranya dia sebenarnya budak pandai, budak tu, dia tak ada teruk. So result dia bagus tu, sebab tu saya terkejut kenapa dia berhenti. Tapi sebab benda tu dia tak minat. So dia macam dia try masuk universiti ni, and then dia tak minat, dia berhentilah. Sebenarnya dia tak ada something yang push dia. Dia macam dia nak cari benda yang dia minat buat, yang dia minat belajar. So dia tak ada macam rasa tertekan untuk mesti buat juga benda yang, belajar juga benda yang dia tak minat. So dia masuk universiti ni dia rasa tak okey dengan dia pergi. Tapi dia pun pandai lah kan, so dia boleh cuba dengan yang lain lah. Okay, last sekali. Ni mungkin ramai, especially guru para sekolah dah tahulah tentang STEM ni kan, Science, Technology, Engineering, Mathematics. Apa yang kita cuba terapkan, kita nak, sebab sekarang ni sebenarnya dah makin, dia dah macam makin banyak anak-anak yang kurang minat sains matematik ni, dah banyak yang macam nak ke arah sains sosial. Tak salah pun, tapi kiranya kita nak seimbangkan benda tu. Jadi kita perlu sebab itulah ada beberapa usaha, ni asal berusaha kerajaan jugalah. So banyak universiti yang collaborate dengan sekolah-sekolah untuk buat projek-projek, program-program STEM ni, Science, Technology, Engineering, Mathematics ni kat sekolah-sekolah, sebab nak pupuk minat anak-anak ke arah sains dan matematik ni semula kan. So benda tu bukan sekolah menengah je, sekolah rendah pun boleh buat. Okay, ni contoh sebab saya dalam bidang kejuruteraan angkasa. Ni antara projek program STEM yang kami pernah buat dekat sekolah-sekolah.
water rocket, sugar rocket, kata glider kan. Dia adalah kita aja simple lah, kita cuba simplify kan, mudahkan kefahaman anak-anak. Kita tengoklah level, kalau macam level sekolah rendah darjah 1, kita je cakap okey kita buat water rocket, kena letak air banyak sampai nak letak energi tu, pump tu banyak supaya sampai roket tu boleh naik. Kita cakap simple lah. Bila kalau sekolah menengah yang form 4, form 5, kita ceritalah ini adalah perubahan tenaga daripada tenaga ini kepada tenaga ini. So dia start faham lah the physics behind it kan. Okay, ni saja share lah gambar-gambar yang antara projek-projek STEM yang kami buat. Terus sekolah-sekolah, ada 2 sekolah orang asli kan, sekolah SOA kan, sekolah orang asli. Sebab sekolah orang asli ni dia ada tajaan dia sendiri. Kerajaan ada beberapa peruntukan untuk kita buat projek STEM ni dekat sekolah-sekolah orang asli. So ada yang buat dekat Pahang, dengan dekat Dengkil. Okay, dengan anak sekolah rendah, sekolah orang asli. Ajar dia orang buat water rocket, benda simple ni lah. Lepas tu ada juga dengan MRSM Jasin. Sebab Mara pun dia ada peruntukan dia juga, khusus untuk student Mara ni untuk collaborate dengan universiti untuk projek-projek STEM macam ni kan. Okay, last kali nak masuk tak boleh. Jadi saja kongsi lah kan. Tak semestinya saya nak kata macam anak-anak tu macam perlu kalau dapat peluang untuk belajar di luar negara, bagi saya sangat bagus lah. Dia pengalaman yang berbeza. Dia bukan setakat ilmu tu saja. Mungkin kadang-kadang standard ilmu tu sama je sebenarnya. Macam belajar kat UPM ke, UKM ke kan, UM ke kan. Standard dia punya syllabus ataupun standard dia punya exam tu lebih kurang sama je dengan yang dekat UK ke, macam dekat France sendiri ke kan. Tapi mungkin yang ekstranya bila anak-anak ni dia pergi luar negara ni belajar, satu sebab bila dia jauh dengan family, dia banyak kena survive sendirilah, belajar independent tu. Belajar survive di negara orang sendiri. Macam kalau tambah saya, bahasa tu pula kan. Sebab bukan bahasa Inggeris, kita memang belajar dalam bahasa Perancis. Jadi dah tinggal kat situ dan tak ramai orang. Kalau macam UK, US, mungkin ramai Malaysian dekat sana, kat satu tutup bandar. Tapi kalau macam kami kat Perancis tu, tutup bandar tu seorang 2 je Malaysian. Macam saya 2 orang je Malaysian kat universiti tu. So memang survive seorang-seorang, survive sendiri-sendiri. So itu banyak ajar saya lah skill-skill yang tadi tu. Mungkin saya bagi contoh skill-skill yang tadi tu. Dia nak tak nak kita survive dengan benda-benda tu. Okay, tapi saya juga nak cakap universiti IPT dekat Malaysia pun banyak yang bagus-bagus. Yang ada certain tu ranking dia lagi tinggi daripada universiti kat luar negara. Contoh top 5 universiti Malaysia, which is Research University, Universiti Malaya, Universiti Putra Malaysia, Universiti UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Sains Malaysia, Universiti Teknologi Malaysia. Ini adalah 5 universiti yang research universiti RU. So 5 universiti ni dia banyak, selain pada akademik, dia banyak tekankan juga research. Ini mungkin beza dari sudut kejayaan pensyarah tu lah. Seseorang pensyarah di 5 universiti ni dia mungkin dia punya fokus tu dia tak banyak sangat, banyak juga dia punya macam 50-50 lah, lebih kurang lah. Teaching and learning dia, and then research yang dia kena buat. Sebab dia adalah RU, dia kena banyak fokus kat research juga. Tapi kalau universiti-universiti lain, mungkin saya tak senaraikan semua kat sini, dia mungkin macam UiTM ke, UNIMAP ke, UMP ke kan. Dia mungkin teaching and learning dia lebih banyak. Sebab dia mungkin ada extra student diploma dan dia banyak bachelor teknologi lah, bachelor engineering lah. So dia banyak course yang pensyarah tu perlu mengajar lah. Okay. Okay, Mak Madhavici, depends on what you do today. Okay, so itu sajalah kot. Lama juga. Okay. Sharing daripada saya untuk topik tentang kejayaan dan kemahiran-kemahiran lah yang saya galakkan untuk anak-anak dan para pelajar semula, insyaAllah. Okay, itu saja. Saya stop share. Okey, terima kasih Dr. Syamimi. Kepada penonton-penonton kita atau pendengar-pendengar kita, kalau ada soalan yang boleh dikongsikan, yang boleh diutarakan kepada Dr. Syamimi berkenaan dengan topik kita pada hari ini, okey, boleh diajukanlah. Okey.
saya semak sekejap soalan dekat Facebook kalau ada. Kalau tak ada, kita akhiri di sini insyaAllah. Okey. Perkongsian yang sangat menarik daripada Dr. Syamimi. Saya pun dapat banyak input baru hari ini, Alhamdulillah. Dan kadang-kadang masa kita duduk dekat belajar di universiti dulu, mungkin kita tak sedar benda tu. Tapi hari ini, bila kita dengar balik benda tu, sebenarnya benda-benda yang kita alami ataupun hadapi di zaman universiti dulu sebenarnya membentuk diri kita. Dan walhal apa yang kita belajar dekat sekolah pun membentuk diri kita hari ini. Jadi banyaklah yang kita boleh pelajari, terutamanya untuk anak-anak kita nanti. Macam mana kita nak produce anak kita, kejayaan yang macam mana kita nak prepare dia orang nanti kan. Okey, baik. Okey, itu tadi soalan dekat Facebook. Cuma ada ucapan terima kasih doktor atas perkongsian daripada Nur Asri Yaakob, Tuan Yaakob. Okey, jadi oleh itu saya ucapkan terima kasih Dr. Syamimi Saadun. Merci kalau bahasa Franknya. Betul. Merci. Betul. Merci. Okey. Dan pada pendengar, penonton, mungkin tadi ada yang dah share tadi dekat Facebook, mungkin akan tonton semula, mungkin pada pagi ini tak berkesempatan, mungkin bekerja ataupun ada tuntutan lain. Saya ucapkan terima kasih. Dan sebelum kita akhir, saya nak share program kita yang akan datang, tutorial MailChimp for beginners. Macam Dr. Syamimi sebut tadi, kita perlukan skill-skill yang perlu kita embrace dengan zaman kini. Okay, kalau dulu kita main dengan surat, kita main dengan burung merpati dan sebagainya. So sekarang ni kita nak berhubung dengan orang, kita kebanyakannya kita guna email. Dan MailChimp merupakan kita punya elemen yang membantu memudahkan lagi kita menggunakan email untuk kita berhubung dengan pelanggan kita, untuk kita berhubung dengan kita punya keluarga, rakan-rakan, rakan sekerja dan sebagainya. Okey. 21 November, 10 pagi hingga 12 tengah hari, 2 jam, RM RM30 berserta dengan e-certificate dan video rakaman. Okay, itu program kita seterusnya. 21 November, jangan lepaskan peluang untuk join. Okey, yang kedua adalah EduTalk, evolusi pendidikan masa hadapan. Okay, hari ini kita belajar kerjaya masa hadapan. Okey, kerjaya masa hadapan, Dr. Syamimi dah sebut, dah cerita dah tadi. Okey, so minggu depan bersama dengan Puan Nik Asmawati Nik Abdul Aziz, Pengetua Al-Amin Tropicana School, kita nak tahu evolusi pendidikan masa hadapan. Jadi pendidikan macam mana kita nak bagi kepada anak-anak kita. Mungkin anak kita baby lagi ke, umur 10 tahun ke bawah lagi ke, tapi kita kena siap sediakan daripada sekarang. Okey, program ni percuma. Jadi jangan lepaskan peluang, daftar dan juga dapatkan link Zoom ataupun anda boleh tonton daripada Facebook Al-Amin Edu Oasis secara live. Okey. Dan yang terakhir, tutorial asas Google Slide. Ni pun sama juga, kita nak tambah kita punya kemahiran dalam menggunakan Google Slide. Nak buat presentation ke, nak buat marketing ke dan sebagainya bersama dengan Cikgu Suriana pada 28 November 2020, 2 jam RM30 dan berserta dengan e-certificate dan juga video rakaman. Okey, itu sahaja sedikit daripada Al-Amin Edu Oasis. Kepada peserta yang mengikuti kita pada pagi ini, jangan lupa untuk scan kita punya QR code untuk memberikan maklum balas untuk kami memberikan komitmen kepada anda untuk menambah baik program ini di masa akan datang. Okey, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Syamimi dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.